Adakah korang pernah dengar berkenaan golongan anti hadis? Dan adakah anda semua tahu antara tokoh anti hadis yang terdapat di Malaysia? Ya, sebenarnya di Malaysia juga terdapat seorang tokoh anti hadis yang bernama Kasim Ahmad. Jadi di dalam video ini kita akan menerangkan serba sedikit berkenaan Kasim Ahmad dan pemikirannya yang cenderung kepada anti hadis. Jadi, Kasim Ahmad ini merupakan satu nama yang agak kontroversi sebagai seorang yang membawa pemikiran anti hadis. Nama sebenar beliau adalah Dr. Kasim bin Ahmad dan lebih dikenali sebagai Pak Kasim. Berasal daripada Kulim, Kedah, lahir pada 9 September 1933 dan meninggal dunia pada Oktober 2017. Gerakan hadis yang dibawa oleh Dr. Kasim Ahmad ini telah dibantu oleh Osman Ali pada tahun 1985. Ini kerana akibat terpengaruh dengan aliran yang dibawa oleh Rashad Khalifah. Selain itu, beliau juga telah berjaya menukilkan sebuah buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula. Namun, buku ini telah diharamkan oleh Pusat Islam Muzakarah Mufti Negeri. Antara pemikiran utama anti hadis yang dibawa oleh Kasim Ahmad ialah: pertama, beliau menolak dalam penggunaan hadis Nabi Muhammad SAW dan berkata bahawa hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Sittah perlu dinilai semula kerana terdapat kesilapan di dalam penafsiran hadis. Yang kedua, Dr. Kasim Ahmad juga hanya berpegang teguh terhadap Al-Quran kerana beliau menyatakan bahawa hanya Al-Quran sahaja wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, dia juga berkata bahawa dia tidak perlu kepada hadis Nabi untuk menerangkan perkara-perkara yang terdapat di dalam Al-Quran kerana dia sendiri mampu untuk memahami Al-Quran tersebut menggunakan pandangannya dan juga akalnya sendiri. Maka, untuk menjawab pemikiran anti hadis yang dibawa oleh Kasim Ahmad ialah Al-Quran dan hadis merupakan sumber rujukan yang paling utama di dalam agama Islam yang tidak boleh dipisahkan. Pertanyaan beliau terhadap hadis yang bercanggah dengan Al-Quran adalah salah dan pada hakikatnya tiada pun sebarang percanggahan di antara Al-Quran dan hadis. Malah, Al-Quran dan hadis jugalah merupakan perkara yang penting untuk yang pertama, sebagai metod persetujuan iaitu muwafaqah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, sebagai bentuk penjelasan iaitu bayan ke atas ayat Al-Quran yang telah diwahyukan. Yang ketiga, sebagai pembentukan undang-undang baru yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Jadi selain itu, kita tidak boleh beranggapan bahawa hanya Al-Quran sahaja wahyu dan selain daripada Al-Quran itu bukan wahyu. Kita tidak boleh beranggapan sebegituan. Jadi di sini kita perlulah fahami bahawa ulama telah pun membahagikan kategori wahyu. Yang mana yang pertama adalah al-wahyu matlu dan yang kedua adalah al-wahyu ghairu matlu, yang mana wahyu yang dibaca dan wahyu yang tidak dibaca. Okey, untuk wahyu yang dibaca adalah Al-Quran itu sendirilah, yang mana walaupun kita tidak memahami akan tetapi kita akan mendapat pahala apabila membacanya. Dan yang kedua adalah al-wahyu ghairu matlu, yang mana itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana telah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Allah ada menyatakan dalam satu ayat yang mana وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, yang mana Nabi Muhammad SAW ia bercakap tidak mengikut hawa nafsu ni lah, yang mana beliau tidak bercakap sesuka hati, dia tidak bercakap perkara yang sia-sian, dia tidak sama macam manusia biasa dan memang lain langsung, memang lainlah dengan kita semua kan. Jadi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang dikatakan, apa yang dicakapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang diutuskan ataupun yang diwahyukan kepadanya. Jadi maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber yang penting selepas Al-Quran, dan kedudukannya tidak boleh dipertikaikan lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.